Dalam hidup kita ni susah macam mana pun, sembahyang kena jaga. Jangan tinggal solat. Tak akan berjaya orang yang tinggalkan solat. Saya ulang sekali lagi ya. Tak akan berjaya orang yang hidup dia meninggalkan solat. Allah tak jadikan kejayaan dengan sesiapa yang meninggalkan solat. Siapa yang nak berjaya, dia kena jaga solat. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala panggil hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Kejayaan dalam hidup ni bukan rumah besar, bukan kereta mewah, bukan yang disebut dengan pengaruh yang ramai. Ni bukan berjaya lagi. Berjaya bila faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang berjaya dipesongkan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, orang ni paling berjaya. Siapa orang paling berjaya hidup atas dunia? Orang yang jaga solat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, insya-Allah kita akan memulakan perbincangan kita tentang mengenai di saat pertama jenazah kita mula diturunkan ataupun dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Merupakan masa yang kita mula melalui ataupun mula kita hidup di alam yang disebut dengan alam barzah. Tatkala mana kita berbicara tentang mengenai alam barzah ataupun alam yang ketiga dalam hidup kita ini, maka kita perlu faham bahawa saat tersebut kita akan mula dalam keadaan yang kitanya mula kita hidup, dan kita hidup di alam yang besar pada diri kitanya yang disebut dengan alam barzah ini sendiri. Tuan-tuan tahu bahawa bila kita masuk di alam barzah, maka kita akan melalui dua saja keadaan. Sama ada keadaan yang disebut dengan keadaan orang mukmin ataupun dengan keadaan orang yang lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang tu orang asi ataupun orang yang dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kita sebut saja kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita perlu untuk kita mendapatkan nikmat-nikmat yang mula kita rasai waktu mana kita berada di alam barzah. Waktu mana kita masuk di alam barzah saja, maka kita perlu untuk kita rasai dan kita rasa kenikmatan dan kerehatan daripada kepenatan yang panjang dalam hidup kita. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, sepanjang dalam sebulan, tiap-tiap malam kita berbicara tentang mengenai dekat dengan kematian macam mana, suasana kita dekat nak mati macam mana, kemudian bila kita melalui sakarat bagaimana, kemudian saat mana roh kita melayang daripada jasad kita bagaimana. Saya telah perincikan semua keadaan-keadaan itu. Sampailah jenazah kita turun ke dalam kubur, sampailah kita mula mendengar suara kubur, suara tanah-tanah kubur yang bercakap dengan diri kita. Malam ini para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita berbicara tentang saat pertama kita bersendirian di alam barzah. Yang ni yang kita kena faham. Bila kita berada dalam barzah, orang mukmin malam pertama ataupun saat mana dia mula ditinggalkan jenazah dia dalam kubur, bagaimana yang dia akan lalui pada masa tersebut. Masa ni kita akan mula hidup bersendirian. Sebagaimana kita datang dahulu seorang diri, kita pulang kepada Allah seorang diri. Furada kama khalaqnakum awwala marrah. Seorang-seorang kamu balik kepada Allah sebagaimana kamu didatangkan dalam keadaan seorang-seorang waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Para penonton sekalian, orang mukmin dia akan rasa terus bagaimana kenikmatan setelah mana dia berada di saat yang demikian. Manakala orang yang hidup dia leka dan lara sepanjang mana hidup atas dunia, masa itu dia akan rasa bagaimana penyesalan, dia rasa perasaan pada diri dia. Seringkali pada mereka tersebut, mulut mereka menyebut, dia minta qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, bagilah peluang untuk aku kembali hidup di atas dunia. Mulut-mulut mereka akan sentiasa mengulang dan mengulang untuk menyebut ingin hidup kembali di atas dunia. Tapi apakah mereka boleh hidup kembali? Tentu mereka tidak dikembalikan untuk hidup di saat yang sebegitu.
Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, apa keadaan yang berlaku waktu mana kita mula-mula turun? Malam ni saya nak sebut beberapa keadaan ini. Yang pertamanya, keadaan yang pertama yang akan berlaku kalau kita seorang mukmin, kita akan dikelilingi oleh amalan-amalan soleh yang mengelilingi jasad kita ini. Yang ni yang kita perlu tahu. Bila orang mukmin, amalan soleh dia, segala amalan-amalan kita di dunia ini akan keliling tubuh badan kita. Akan mula jaga tubuh badan kita daripada mana? Daripada ni, pertanyaan-pertanyaan yang mula kita sama ada azab-azab ataupun gangguan-gangguan yang namakan dengan fitnah kubur. Ini yang disebut dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita tentang keadaan yang akan dilalui di kalangan orang mukmin di saat mana mula dia takkan di dalam kubur nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abu Hurairah, dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah yang nyawaku dalam genggaman Allah, sesungguhnya jika seorang mayat yang telah diletakkan di dalam kuburnya, dia mendengar suara-suara orang yang telah meletakkannya di dalam kubur. Dia mendengar suara dengusan-dengusan orang yang meletakkan jenazahnya dalam kubur. Dia mendengar suara dengusan orang yang menghantarnya ketika mana mereka kembali pulang. Tapak-tapak kaki yang mula saat mana mula turun saja, kita dengar telapak kaki orang yang sibuk menghentak tanah-tanah kita. Kemudian tanah-tanah kita tersebut mula ditimbun di atas jasad kita ini. Kemudian kita dengar telapak-telapak kaki yang mula dalam keadaan mula meninggalkan kita sedikit demi sedikit. Mula pulang. Jika dia seorang mukmin, solat akan berada di kepalanya. Rasulullah mula cerita, kalau kita ni seorang mukmin yang sepanjang kita hidup ni kita jaga solat, solat ni akan berada di hujung kepala kita. Berada di hujung kepala. Kemudian zakat berada sebelah kanannya. Zakat berada sebelah kanan. Ini nak sebutnya hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Satu Allah Subhanahu Wa Taala sering kali sebut, aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah semayang dan tunaikanlah zakat. Kerana dua perkara ni berkait di antara hubungan kita dengan Allah berada di atas kepala. Kemudian hubungan kita dengan manusia berada di sebelah kanan kita. Zakat akan berada sebelah kanan kita. Manakala puasa di sebelah kiri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut puasa yang kita jaga. Puasa ni termasuk puasa wajib dan puasa sunat. Dua-dua ni berada sebelah kiri kita. Puasa akan jadi demikian. Kemudian dalam masa yang sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sedangkan perbuatan baik, kebaikan dan ihsan berada di kedua kaki kita. Segala benda yang baik berada di hujung kaki kita. Berada di hujung kaki jenazah ini sendiri. Berada di hujung kaki ini. Kemudian didatangi malaikat daripada sisi kepalanya. Datang malaikat daripada mana? Sebelah kepala ni terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, maka amalan salat akan mengatakan tidak ada jalan masuk di sini. Salat akan sebut terus pada malaikat, tak ada, kamu tak boleh masuk. Di bahagian kepala ni tak boleh masuk. Lalu didatangi daripada sebelah kanannya pula. Bila datang sebelah kanan, amalan zakat dia berkata tidak ada jalan masuk di sebelah kanan ini. Sebelah kanan ni kamu tak boleh masuk. Kepala nak masuk tak boleh. Datang sebelah kanan. Sebelah kanan kita ni, badan kita dibaring menghadap ke kiblat begitu. Kemudian kanan ni berada di sebelah bawah. Maka datang sebelah bawah ni, datang sebelah kanan. Bila datang sebelah kanan, lalu malaikat kata apa dia? Tak ada. Pada diri dia tak ada untuk kamu nak masuk, wahai malaikat. Kemudian bila datang sebelah kanan dia, kemudian bila sebut saja begitu, didatangi juga di sebelah kirinya. Bila datang sebelah kiri, sebelah atas ni pula, datang amalan puasa mengatakan hal yang sama juga. Amalan puasa menyebut tidak ada jalan masuk di sebelah sini. Satu saya sebut banyak kali pada tuan-tuan kan. Dalam hidup kita ni susah macam mana pun sembahyang kena jaga. Jangan tinggal solat. Tak akan berjaya orang yang tinggalkan solat. Saya ulang sekali lagi ya. Tak akan berjaya orang yang hidup dia meninggalkan solat. Allah tak jadikan kejayaan dengan sesiapa yang meninggalkan solat. Siapa yang nak berjaya, dia kena jaga solat. Satu Allah Subhanahu Wa Taala panggil hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan.
kejayaan dalam hidup ni bukan rumah besar, bukan kereta mewah, bukan yang disebut dengan pengaruh yang ramai. Ni bukan berjaya lagi. Berjaya bila faman zuhzi 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang berjaya dipesongkan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, orang ni paling berjaya. Siapa orang paling berjaya hidup atas dunia? Orang yang jaga solat. Jaga solat ni orang berjaya dalam hidup dia. Bila dia boleh jaga solat, itu simbol kejayaan yang besar dalam hidup seorang. Sebab tu Allah jadikan dalam hidup kita ni solat mengawal sebelah kanan. Manakala yang kedua, kita boleh dianggap berjaya bila jaga zakat. Bila kita sentiasa jaga yang disebut dengan harta benda kita ni, jangan jadi tamak terhadap harta, jangan. Tetapi sentiasa berzakat. Bila seorang tersebut keluarkan zakat, bersedekah, berinfak, itu menandakan dia ni telah menghilangkan ketamakan dalam kehidupan mereka. Zakat ini, ramai orang kita tak keluarkan zakat. Malas nak keluarkan zakat. Dia rasa bila dikeluarkan zakat, menyebabkan hilang harta benda dia. Tak. Islam ajar, lagi kamu keluar zakat, lagi banyak rezeki yang Allah akan bagi pada kamu. Kalau Allah tak bagi di dunia, kamu akan dapat dalam kubur kejap lagi. Zakat ni nampak small matter. Orang Melayu kita sebut demikian. Sikit je. 1/40. 2.5% daripada harta benda kita. Harta benda ada lebih kurang 10,000 misal contoh. 2.5% saja daripada duit kita tersebut. Daripada 10,000, 2.5% ni berapa ratus yang perlu kita keluar? Daripada 10,000, RM25. Daripada 10, nak sebutnya sikit je yang perlu untuk diri kita ni keluarkan daripada duit harta benda yang kita ada. RM250. Daripada yang disebut dengan daripada 10,000, RM250 pun kita berkira dengan harta benda kita sebut. Menandakan apa dia? Menandakan kamu ni terlampau menyayangi terhadap harta benda kamu. Maka di waktu tu Islam ajar daripada 10,000 yang kamu ada tersebut, kamu keluarkan 2.5% daripada harta benda kamu. Ataupun duit kamu 2 juta, 3 juta, kamu keluarkan hanya 2.5% daripada duit kamu. Kedekut kamu ni penyayang pada harta benda kamu. Kalau kamu tak boleh keluarkan nilai tersebut, bila masuk dalam kubur, kamu tidak ada lagi kekuatan. Zakat tu bocor, dipanggil demikian. Bila datang sebelah kiri, maka datang yang disebut dengan datang sebelah kanan, datang amalan zakat berkata, tidak ada jalan masuk di sini untuk kamu nak menyerang hamba Allah ini. Datang juga sebelah kiri dia, amalan puasa pula. Diajar supaya kita memahami bahawa puasa diajar supaya kita jaga amalan puasa ni. Puasa bulan Ramadan, kemudian puasa sunat yang lain. Puasa dalam bulan 6 hari dalam bulan Syawal. Ini di antara puasa sunat 6. Orang Melayu kita sebut demikian. Ini sebutnya amalan puasa mengatakan hal yang sama juga. Tidak ada jalan masuk di sebelah sini. Datang amalan sebelah kiri, puasa sebut demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, setelah itu ia didatangi daripada sisi kedua kakinya. Datang pula malaikat sebelah kedua kaki dia. Maka perbuatan baik, amalan kebaikan dan ihsan mengatakan tidak ada jalan di sini. Ihsan maksudnya apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan dipanggil demikian. Kamu menjadikan diri kamu hamba pada Allah seolah-olah kamu nampak Allah di hadapan kamu. Kalau kamu tak rasa ada Allah depan kamu, fa in lam takun tarah, kalau kamu tak nampak Allah, fa innahu yarak. Allah sentiasa nampak apa yang kamu kerjakan dalam kehidupan kamu. Ni di antara amalan. Datang sebelah bawah saja, sebelah kaki saja, amalan soleh ni sebut. Jangan. Dia ni ada orang yang baik. Dia ni hidup dalam keadaan ihsan. Dia ni tak peduli kepada yang disebut dengan pujian orang, dan dia tak peduli terhadap kejian orang. Dalam hidup dia fokus untuk dia jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Selanjutnya dikatakan kepadanya, duduklah. Malaikat akan sebut pada hamba Allah yang terbaring tersebut, duduklah kamu. Bila duduklah kamu tersebut, dia lantas duduk dan dikatakan padanya, bila sebut duduk, tegak terus, bingkang bangun terus. Bingkang bangun tu telunjuk terus, rasa terus ni. Sikit lagi kita akan sebut belajar dalam bab duduk ni. Dalam kubur ni,
macam mana keadaan jenazah ni duduk. Bila duduk saja, turun kain-kain kapan. Turun sampai ke pusat dia, dinampak kain yang melurut jatuh ini. Kemudian beritahulah kepada kami apa yang telah kami tanya kepada kamu. Kamu jawab ya. Kami nak tanya soalan ni, kamu jawab. Lalu dia menjawab, perkenankan aku mengerjakan solat. Ada di kalangan mereka ni bila tanya orang mukmin, aku nak tanya pada kamu sebentar lagi, kamu jawab bagi pihak yang kamu kena jawab. Lalu katanya orang mukmin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, izinkan aku untuk mengerjakan solat. Aku nak semayang, kamu nak tanya soalan, aku nak solat dahulu. Lalu silakan mengerjakan, dan setelah itu tolong berikan jawapan apa yang telah kami tanyakan pada kamu. Lalu malaikat jawab, boleh? Nak semayang boleh? Kamu boleh solat sekarang. Allahu Akbar. Ni orang yang hidup dengan solat kan. Orang yang hidup dengan solat. Setiap orang kita ni tak sama dengan orang-orang Arab. Budaya orang Arab, budaya orang Pakistan, dia rajin jaga solat. Saya dipahamkan demikian. Orang-orang negara Turki ke, solat mereka jaga. Solat mereka jaga. Turki, Pakistan, sebelah-sebelah yang disebut dengan Asia Barat ni, mereka jaga solat. Solat menjadi keutamaan dalam hidup mereka. Macam-macam mana pun mereka solat. Mereka ajar demikian di kalangan mereka. Orang Melayu tak. Orang Melayu dia suka jaga puasa. Dia tak jaga solat. Solat tak jaga, puasa dia jaga. Orang Melayu kita, dia tak semayang subuh, tapi dia bersahur. Ni hebat. Orang Melayu kita. Dia boleh berbuka puasa, maghrib dia tak semayang. Ni perangai orang sebelah Asia. Sebelah Asia ni, dia orang Islam ni. Perangai orang kita ni. Solat dia tak jaga. Bila dia masuk dalam kubur, ramai mana orang yang tak lepas dengan solat. Bila masuk dalam kubur, orang mukmin ni tamu sekali patutnya selamat dengan solat, tiba-tiba tak selamat pada diri mereka kerana solat mereka tak jaga. Dan masalahnya orang Melayu kita ni jaga puasa, solat tak jaga. Kemudian orang Pakistan pula solat jaga, puasa tak jaga. Ini perangai orang India, orang Pakistan, orang Arab, kebanyakan demikian. Puasa tak jaga, tapi solat jaga. Solat jaga terus pada mereka sebut. Kemudian kemudian ditanya, boleh tak aku nak solat terlebih dahulu? Ni orang mukmin. Lalu malaikat jawab, silakan kamu boleh mengerjakan solat, dan lepas itu kamu tolong jawab setiap pertanyaan yang kami akan tanya kepada kamu. Bila sebut saja begitu, dia balik bertanya, apa yang telah kalian tanyakan kepadaku? Lepas pada selesai saja, orang mukmin tanya terus, malaikat, kamu nak tanya apa pada aku? Dalam kubur ni, dalam kubur. Kamu nak tanya apa? Dijawab, bagaimana pengakuan kamu mengenai orang yang pernah hidup di tengah-tengah kalian, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Muhammad. Lalu tanya terus, malaikat tanya, macam mana kamu dengan Nabi Muhammad? Dengan Muhammad itu yang hidup di tengah-tengah kamu tersebut, macam mana kamu berpribadi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana pada diri kamu? Maka lalu dijawab terus, orang mukmin jawab, aku bersaksi bahawa dia adalah Rasulullah. Orang mukmin jawab terus, mudah-mudahan kita akan jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sanggup menjadi saksi bahawa Rasulullah itu Nabi. Beliau telah datang kepada kami dengan membawa buku-buku yang nyata daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan kami mempercayai dan mengikutinya. Orang mukmin jawab terus, kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami yakin dia seorang nabi dan juga rasul. Dia bawa kitab Al-Quran Karim, dan kami ini akan meyakini, mempercayai dan mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, kamu benar. Dijawab demikian. Ini tuan-tuan kena ingat ya. Berbeza orang mukmin dengan orang yang kafir ke, orang munafik ke, berbeza sesi soal jawab. Ada orang mukmin, bila orang tinggal je jenazah dia tu, Rasulullah kata, bila tinggal jenazah dia tu, solat, apa dia yang disebut solat di ujung kepala dia. Kemudian sebelah kanan dia yang disebut dengan di hujung di kepala dia tersebut, dalam keadaan yang orang mukmin, solat akan berada di kepala dia, zakat sebelah kanan, puasa sebelah kiri, amalan kebaikan sebelah hujung kaki. Bila begitu, saat mana bila saja malaikat nak mula tanya pada dia minta terus, boleh malaikat, dengan syarat benarkan kami solat. Lalu malaikat jawab,
kamu boleh solat. Selesai solat, lalu ditanya terus, amalan apa? Nak tanya apa? Sebenarnya kamu nak tanya apa? Lalu dia jawab, kami nak tanya ni tentang Muhammad. Muhammad ini sendiri, apa pandangan kamu terhadap Muhammad? Lalu dia jawab, Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dia telah datang kepada kami dengan membawa buku-buku yang nyata daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Quran Karim, sehingga kami pun mempercayai dan mengikutinya. Ini orang mukmin, ni orang mukmin. Lalu kemudian dikatakan pada orang mukmin tadi, kamu benar dengan kepercayaan itu kamu datang. Kamu yakin sungguh ya? Sampai kamu masuk dalam kubur ni dengan keyakinan itu. Dengannya kamu meninggal dan dengannya pula kamu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang meninggal bersama dengan Nabi Muhammad, dalam jasad dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penuh dalam hati dia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bangkit bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Orang yang penuh dada dia dengan Rasulullah ni maksudnya apa dia? Tak berhenti-berhenti dia selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat dia. Hidup sunnah Rasulullah. Hidup dia ikut saja sunnah Rasulullah. Pantang dia tahu saja ni sunnah Rasulullah, dia akan buat dalam hidup dia. Mencintai Rasulullah besar dalam hidup. Tuan-tuan boleh tengoklah orang yang gila-gila mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang gila-gila mencintai penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon dan sebagainya. Ada orang yang gila-gila hidup dia mencintai ahli sukan dan sebagainya. Kita boleh tengok bagaimana orang gila-gila kan. Tengok K-pop, bila K-pop datang ke Malaysia, yang gila-gila pada K-pop tu, dia sanggup buka perut dia ni, tolong tanda tangan kat bawah ni dia. Ni gila-gila kan. Orang yang gila-gila dengan apa dia, artis-artis tertentu, dia sanggup ambil gambar, kemudian dia tampal, dia sanggup merelakan untuk diri dia ni tertanggal, yang disebut dengan maruah diri, untuk peluk dengan penyanyi-penyanyi tertentu dan sebagainya. Ni nak sebutnya apa dia? Gila-gila kan. Ada orang yang hidup gila-gila terhadap cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada. Kalau kita baca dalam sejarah, ada seorang kanak-kanak, bila dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut dalam satu cerita, dia kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar orang nak pergi ke Madinah, dia nak tumpang sama. Tapi dia kanak-kanak, dia menyorok bawah tempat tu, tempat yang disebut dengan tempat tinggal tu, dia menyorok bawah kapilah yang bawa perdagangan ke Madinatul Munawwarah. Disebut dalam satu kitab, saya lupa dah kitab ni, tapi diceritakan oleh sahabat saya dalam kitab ni. Dia tak makan 2 minggu, tak makan. Kerana apa dia? Kerana nak suruh sampai juga Madinah. Dia duduk kat bawah tu nak jumpa dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Bila sampai di Madinah, dia turun daripada tunggangan tersebut, dia berlari. Dia berlari katanya rebah dia kerana 2 minggu dah tak makan. Tak makan tu kerana terlampau rindu cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kanak-kanak yang belum kembali, saya lupa nama tersebut. Bila dia rebah tu, kemudian dia meninggal dunia kerana penuh dada dia ni kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana dikebumikan jenazah dia di perkuburan Baqi', katanya bergerak tanah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, bergerak menghampiri dengan kanak-kanak tersebut. Wallahu alam. Cerita ni masyhur dalam beberapa buah kitab yang cerita keadaan orang-orang yang hidup dia cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam diri kita ni, tanda kita cinta Rasulullah, kita hidupkan sunnah Rasulullah. Tanda kita cinta Rasulullah, kita duduk dengan para alim ulama, orang salih dalam hidup kita. Tanda jiwa kita ni penuh dengan Rasulullah, mulut kita tak berhenti selawat pada Rasulullah. Tanda kita cinta pada Rasulullah, kita belajar sirah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hidup kita ni penuh kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, ni gambaran bagaimana pada kita dalam keadaan yang kita ni kecintaan pada Rasulullah. Bila masuk saja dalam kubur, lalu dijawab, beliau telah datang dengan kami membawa buku yang nyata Tuhan kami, sehingga kami pun mempercayai dan mengikutinya. Kemudian dikatakan, kamu benar dengan kepercayaan itu kamu datang dan kamu meninggal, dan dengannya pula kamu akan dibangkitkan insya-Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dilapangkan baginya kuburnya.
Rasulullah sebut orang yang sebegini dilapangkan kuburnya seluas jangkauan pandangan mata. Maknanya ada orang yang masuk kubur ni, masuk je orang mukmin. Malaikat bagi peluang untuk dia solat. Tak ada lagi pertanyaan. Sepatutnya bila orang tinggalkan jasad kita, datang malaikat munkar dan nakir, tanya terus, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak sebut pelbagainya orang bila masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, jangan kita ingat masuk je. Kenapa dia? Kena tanya soalan ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka terus sampai peringkat kita ni dalam keadaan yang kita tanya soalan begitu saja. Tak, ada orang yang masuk-masuk bila malaikat nak tanya dia minta, boleh tak malaikat? Aku nak solat dulu. Solat 2 rakaat terlebih dahulu. Boleh tak? Wahai malaikat. Malaikat pun jawab, ya, kamu solat. Lepas solat dia tanya, kamu nak tanya apa? Nak tanya apa wahai malaikat? Malaikat jawab, aku nak tanya soalan begini. Soalan siapa orang ini di tengah-tengah kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jawab Rasulullah, lalu malaikat jawab terus, benar. Apa yang kamu sebut itu betul. Yang kamu sebut itu benar. Katanya malaikat, dan mulai daripada hari ini kamu meninggal dunia kerana dalam keadaan mencintai Rasulullah, kamu akan dibangkit bersama dengan Rasulullah sampai di akhirat nanti dengan Rasulullah. Tidurlah kamu dalam kubur ini bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu. Kemudian sampai bila dalam keadaan sebegitu, sampailah dia dibangkitkan di akhirat Allah bersama dengan para nabi. Kemudian kubur dia menjadi lapang terus. Maknanya orang ni ditanya satu soalan je pada diri dia. Disebut demikian di kalangan setengah di kalangan kita. Kubur dia menjadi lapang seluas pandangan, jangkauan pandangan mata. Mata boleh memandang sejauh mana. Demikianlah makna firman Allah Ta'ala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan yusabbitullahu alladhina amanu. Allah menetapkan hati-hati orang yang beriman pada Allah ini bil qawli tsabit, kata-kata yang tetap semenjak di atas dunia. Dia jaga Allah sampai dalam kubur. Yusabbitullahu fil hayatid dunya, sepanjang dia hidup di atas dunia, wa fil akhirah, dan juga masuk dalam kubur sampai ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan jadi munafik. Orang munafik ni tahu siapa? Orang munafik, orang yang hidup dia sekejap dengan mukmin, sekejap dengan kafir. Ni orang munafik. Orang yang talam dua muka. Orang yang kadang-kadang dalam keadaan dia nampak orang mukmin untung, dia datang dengan orang mukmin. Dia rasa dia tak boleh sama dah dengan mukmin, dia pergi dengan kafir. Bila dia pergi dengan kafir, dengan orang kafir ni sendiri, dia yakin orang kafir berjaya mengatasi orang mukmin pada diri dia. Lalu dia ejek orang mukmin. Ni perangai orang munafik. Jangan jadi orang munafik. Jadi orang munafik sengsara. Hari pertama dalam kubur tu rasa sengsara terus. Dalam kubur ni sendiri. Ni keadaan pada diri dia. Sebab tu hidup kita ni, biar kita ni hidup dengan agama di dunia, dalam kubur pun dengan agama, bangun di akhirat pun dengan agama, sampai masuk dalam syurga pun dengan agama. Tak usah ejek orang lah, sebut penunggang agama lah dan sebagainya. Yang kita agama pun tak faham. Orang kita ni kan sedap dia sebut, tu penunggang agama lah tu. Tu orang ni penunggang agama. Jangan kita sedap sebut demikian. Orang yang hidup dengan agama, orang yang hidup yusabbitullah, dalam hidup dia menetapkan jiwa dia dengan Allah. Bil alladzina amanu. Siapa orang ni? Orang-orang yang benar beriman pada Allah. Hidup dia dengan agama. Segala benda yang dia buat semua dengan agama. Dalam hidup dia, sosial dia dengan agama, politik dia dengan agama, kebudayaan dia dengan agama, segala benda dalam hidup dia semua dengan agama. Dalam hidup dia, bila dia di atas dunia dengan agama, masuk dalam kubur pun dengan agama. Ada orang kita ni sebut, Ustaz tak payah sebut politik lah Ustaz, dia sebut. Ustaz tu cerita bab mati je, senang cerita. Sedap dia sebut demikian. Kita sebut politik tu sebahagian daripada agama. Dalam hidup kita, berpolitik dengan cara agama, berbudaya dengan budaya agama. Segala benda yang kita buat dalam hidup kita semua dengan agama. Tak ada benda pun yang kita buat tak terlibat dengan agama. Hatta masuk tandas dengan agama. Sehingga kan kita tidur dengan agama. Sehingga kan kita merintah negara dengan agama.
segala benda yang kita buat dalam hidup kita, semua dengan agama. Tiba-tiba ada orang kata, ustaz-ustaz ni tak payah berpolitik dah, disebut. Kalau ustaz-ustaz tak berpolitik, macam mana orang politik nak tahu tentang agama? Macam mana orang politik nak tahu tentang syurga neraka, dosa pahala? Orang politik boleh bebas begitu saja dalam hidup dia. Tak boleh demikian. Dalam hidup kita ni, kita hidup biar ada politik Islam. Politik Islam ni mengajar pada kita supaya apa dia? Supaya kita dapat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Pelik orang kita ni kan. Dia nampak politik ni benda yang najis. Politik ni yang terasing pada dia. Padahal dalam politik ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk diri kita untuk kitanya dapat selamat bukan sekadar di dunia, bahkan sampai ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan juga sepanjang kamu hidup di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan pada para malaikat mula sebut terus, bukalah untuknya pintu-pintu menuju ke neraka. Bila sebut saja begitu, dikatakan bukakanlah untuknya pintu-pintu neraka. Bila sebut saja demikian, lalu dibukakan baginya pintu neraka dan dikatakan padanya. Bila mereka sebut saja pada orang mukmin ni, buka pintu untuk pintu-pintu neraka, dia tengok. Lalu malaikat kata pada dia, inilah tempat tinggal kamu jika kamu berbuat maksiat pada Allah. Asalnya ni tempat kamu, tapi oleh kerana kamu taat dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam keadaan demikian dia menjadi pintu-pintu neraka tadi yang ditunjuk tadi, dia telah ditutup. Dia pun makin berbahagia. Lebih lanjut dikatakan pada para malaikat, bukakanlah untuknya pintu syurga. Lepas tutup saja pintu-pintu neraka tu, dalam kubur ni, bila kita dalam kubur ni, tertutup pintu-pintu neraka ni. Bila tertutup pintu neraka tersebut, maka terbuka terus pintu syurga. Orang mukmin nampak terus tempat dia dalam syurga. Lantas dibukakan baginya pintu syurga dan dikatakan padanya, inilah tempat tinggal kamu dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu, wahai mukmin. Allahu Akbar. Ini hari pertama mula-mula masuk dalam kubur tu, keadaan yang berlaku pada orang mukmin. Kita cerita orang mukmin dahulu. Mendengar itu kebahagiaan pun semakin bertambah. Dengar saja tempat kamu dalam syurga, bahagia tak usah nak cerita. Sukanya dalam hidupnya. Kemudian mendengar itu kebahagiaan pun semakin bertambah. Rasulullah sebut, selanjutnya jasadnya dikembalikan menjadi tanah seperti awal yang diciptakan. Kemudian jasad dia kembali menjadi tanah, reput dan reput, sedangkan ruhnya mula diterbangkan di udara yang baik, berbentuk burung yang berwarna hijau yang hinggap di pohon-pohon dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni orang mukmin cerita. Bila hari pertama dalam kubur tu, dalam keadaan sebegitu, roh dia pun terbang saja, jenazah dia ni kembali kepada tanah ni, mula keluar bengkak-bengkak, hitam-hitam, lebam-lebam. Allah mula hancurkan jasad dia ni untuk kembali pada tanah. Kemudian dalam keadaan demikian, rohnya berbentuk burung yang berwarna hijau. Sekali lagi tersebut, burung yang berwarna hijau yang hinggap di pohonan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Rasulullah cerita orang kafir, di dalam kuburnya ia didatangi daripada sisi kepalanya, namun tidak terdapat satu pun padanya orang yang tak beriman pada Allah. Jenazah letak je jenazah, datang mereka sebelah kepala tu tak ada apa-apa pun yang menahan. Rasulullah cerita didatangi daripada di sisi dua kakinya pun tidak didapati apa-apa pun, tak ada penghalang padanya. Dia duduk dalam keadaan ketakutan dan tidak rasa penuh keamanan, penuh dengan ketakutan padanya. Lalu dikatakan padanya, bagaimana pengakuan kamu mengenai orang yang pernah hidup di tengah-tengah kalian ini, dan apa kesaksian kamu mengenai dirinya? Tanya terus, macam mana kamu dengan orang yang sebegini? Bila sebut saja begitu, dia tidak mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan padanya, ini Muhammad, namanya Muhammad. Mereka sebut, ni nama Muhammad. Kamu tak boleh jawab kan? Sebab kamu tak pernah kenal Nabi Muhammad. Kamu hidup atas dunia dahulu, kamu kenal siapa? Kamu kenal John Lewis kan? Kamu kenal siapa? Kamu kenal Donald Trump kan? Kamu kenal siapa? Kamu kenal Shah Rukh Khan kan? Kamu kenal orang-orang macam ni kan? Kamu kenal tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar.
Tak boleh jawab dah. Satu hidup ni, biar bertambahnya umur, bertambah dekat dengan Allah. Bertambahnya umur, bertambah cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ni orang mukmin. Patutnya jadi demikian pada diri kita. Selanjutnya, dia mengatakan, aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu sehingga aku pun mengatakan apa yang mereka katakan tersebut. Dia jawab, aku dengar dah orang sebut tentang Muhammad ni, tapi aku nak sebut macam tu lah. Dia sebut macam tu lah. Dia jawab pada malaikat. Dikatakan, demikian itu keyakinan kamu. Macam tu je keyakinan kamu. Maknanya bahasa mudahnya, senang cerita, kamu. Macam tu je kamu dengan Nabi Muhammad. Dengannya kamu datang dan mati, dan dengannya pula kamu akan dibangkitkan insya-Allah. Dengan siapa kamu hidup atas dunia dahulu, kamu datang menghadap depan Allah, kemudian kamu bangkit di akhirat Allah dengan orang tu, kemudian dengan dialah kamu akan dibangkitkan. Setelah itu ditempatkan kuburnya, disempitkan kuburnya. Start daripada situ, tentang Nabi Muhammad je. Kena tanya tentang Nabi Muhammad tu, tak boleh jawab dah. Bila tak boleh jawab tu, ping terus. Ping tu, sempit tulang-tulang dia ni. Kemudian tulang rusuknya bercerai-berai. Demikian makna firman Allah Ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa-siapa yang berpaling daripada peringatan Allah di atas dunia, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, sesungguhnya Allah telah menyediakan satu penghidupan yang sempit yang Allah sediakan untuk mereka sebut. Jangan paling daripada Quran, tuan-tuan. Jangan paling daripada Islam. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, siapa yang tak nak dengar peringatan Allah, zikri, lalu disebut peringatan Allah. Peringatan Allah ni apa dia? Al-Quran. Berpaling daripada Rasulullah, berpaling daripada para alim ulama, berpaling dalam hidup ni, tak yakin dengan hidup ni dengan Islam, fa innalahu ma'isyatan danka, bagi mereka itu satu kehidupan yang sempit yang disediakan oleh Allah. Wa nahsyuhu yaumal qiyamati a'ma, orang macam ni di akhirat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta mata mereka tersebut. Selanjutnya dikatakan, bukakanlah baginya pintu syurga. Orang macam ni tunjuk tempat dia. Patutnya dia dalam syurga, lalu dibukakan baginya pintu syurga dan dikatakan pada dia, inilah tempat tinggal kamu dan apa yang telah dijanjikan Allah kepada kamu jika kamu mentaatinya. Ni sebenarnya tempat kamu dalam syurga. Tapi sayang, oleh kerana kamu tak taat pada perintah Allah, maka habis pada diri kamu. Mendengar itu penyesalan pun semakin bertambah. Mula menyesal, Allah, habislah aku. Setelah itu dibukakan pintu neraka dan dikatakan pada dia, inilah tempat tinggal kamu dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Mendengar itu, kesedihan dan kerugian semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh yang disebut dengan Hammad di dalam kitab Hannad, dalam kitab Az-Zuhd, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Hibban, At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, Ibnu Mundawih, Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi yang menceritakan hadis ini panjang lebar, cerita tentang saat pertama turunnya jenazah di dalam kubur bagi orang mukmin dan orang kafir. Insya-Allah kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.